Okey. Cerita kes pasal arwah Zulfahan tuan, mana saya tahu? Saya pun tak terlibat, dengan mana saya tahu? Bukan saya tahu segala-galanya, kan? Tapi itu nama itu ragging. Itu ragging. Kan? Itu bukan melatih, itu nama dia meragging. Okey. Jom, sudah. Jom kita sambung, Okey, jom kita sambung. Okey. Apakah beza di antara melatih dan meragging? Okey, apakah bezanya? Okey. Ini saya kena ulang balik supaya pada yang tak ada pernah dengar, dia akan dengar betul-betul. Saya ulang balik benda ni. Okey. Orang yang melatih ni, dia bila dia suruh sesuatu benda, dia boleh buat benda tu. Faham tak? Sebagai contoh, saya suruh buat pumping tepuk belakang. Macam hari tu saya buat letak video tu kan. Saya letak video, saya cabar orang. Pumping tepuk belakang. Betul? Pumping tepuk belakang kepala. Betul? Saya boleh buat. Baru saya suruh orang buat. Faham? Itu nama jurulatih. Bukannya kita ni pandai cakap popek je. Okey. Jurulatih apabila dia mengajar ataupun korang nampak macam ragging, tapi itu bukan ragging. Orang yang suka melatih orang ni, dia ada objektif kenapa dia buat. Kenapa dia suruh kamu buat. Dan paling penting, dia sendiri boleh buat apa yang dia suruh. Faham? Okey. Itu dia. Okey. Lepas tu, orang yang melatih orang ni, dia tak ada ni, manhandling, kejam-kejam. Okey. Itu nama jurulatih. Orang yang suka melatih. Orang yang suka meragging ni, kan? Dia pandai suruh orang dia. Dia pandai suruh orang dia. Tapi dia sendiri tak boleh buat. Faham? Itu bila nak tahu orang tu kaki buli atau tidak, awak suruh dia buat apa yang dia suruh. Dia nak suruh kita buat, kita suruh dia buat balik. Suruh dia tunjuk dulu. Sebagai contoh, kalau dia kata, kalau ni kaki buli ni, dia kata, engkau pergi makan tai, tak susah. Kamu bagi tahu dia, tolong tunjuk macam mana nak makan tai. Dia ni kena makan tai dulu. Baru kita makan. Kau faham maksud tu? Kalau dia kata, dia suruh gigit besi panas. Ni, orang ni, dia suruh kita gigit besi panas. Nak bagi melecur lidah ke apa ke. Awak suruh dia buat dulu. Kan susah pun. Kalau dia tak boleh buat, dia bukan orang yang melatih orang. Dia lah orang yang suka membuli orang. Okey. Okey, itu dia. Lepas tu, orang yang melatih orang ni, dia tak ada melibatkan duit apa semua. Sebab apa? Sebab dia mengajar dengan kasih sayang. Dalam hati dia ni ada perasaan sayang. Orang yang suka membuli orang, dalam perasaan dia ada dengki, kianat, benci. Dia benci kat orang. Faham? Dia benci kat orang. Dan dia tak ada objektif. Dia untuk kepuasan diri dia aja. Faham? Okey. Aduh. Okey, jadi kisah hari itulah. Kisahnya begini. Okey, kisah saya lah. Saya terpaksa mulakan balik kisah yang hari tu. Okay? Sebab hari tu kan bateri habis kan. Okay, kita minum. Okey. Okey. Ini sesi santai. Kisahnya begini. Korang dah tahu dah bahawa kisah ni tajuk dia mudah je. Tajuk ialah nak jadi adik, kena jadi adik tiri. Faham tak? Okay, korang pun dah tahu bahawa tahun 1995 saya masuk askar. Jadi selama 5 bulan ke 6 bulan saya dilatih di Maktab Tentera Diraja, kan, di Malaysia lah, kat Sungai dekat Maktab Tentera Diraja Malaysia, kan. Waktu tu memang betul-betul belasah. Jurulatih saya memang gila-gila. Main handling. Sesi kalau kata intake yang terakhir sekali, yang kena main handling, kena sepak terajang cara fizikal, yang kena penumbuk, yang kena apa, saya main intake. Lepas daripada intake saya tu ada sikit lagi. Lepas tu tak wujud dah. Tak wujud dah. Jadi senior saya, semua gila-gila mah. Senior saya tu, semua gila-gila. Jadi intake terakhir yang kena belasah teruk-teruk ni,
Kan? Intake saya. Memang kau-kaunya. Kan? Lepas tu saya terpilih pergi ke New Zealand. Dekat New Zealand, come on lah. Saya dilatih gentleman. New Zealand ni lawak sikit. Diorang ni dia punya latihan tu 100% pasal kerja je. Dia buat macam tu. Okay. Tu kemudian lah. Dah setahun setengah kat New Zealand, saya sudah melupakan Malaysia. Saya pun balik. Okay. Balik ke Malaysia. Bila balik ke Malaysia, bulan Jun 2000, astagfirullahaladzim, bulan Jun 1997 saya balik ke Malaysia. Kan? Bila saya balik ke Malaysia, saya kena lapor ke MINDEF lah. Bila saya lapor ke MINDEF, tak ada unit, tak tahu mana-mana orang nak letak. Kan? Lepas tu, General Timbalan Parlimen Tentera Darat waktu tu lah tanya, Fitri, kamu nak masuk unit mana? Of course, unit pertama. Tulis, pilihan pertama saya komando. Yang kedua 10 Brigade Para. Yang ketiga mechanized. Saya ingat lagi. General zaman dulu tengok, tak payah. Hantar lain, saya pun buat. Last dia hantar saya ke battalion ke-16 tu. Camp, daripada saya duduk kat KL, dia arahkan saya, okay, kamu lapor pergi ke 16 RMD. 16 RMD? Oh, okay. Saya pun, okay. Saya pun tanya lah dekat pegawai-pegawai dekat MINDEF tu. Dekat camp MINDEF KL ni. Tuan, 16 RMD tu duduk dengan berapa brigade, tuan? Lepas tu pegawai dalam MINDEF tu cakap lah. Dia duduk dengan 8 brigade. Okay. Tuan, lambang formasi dekat tepi ni, dia orang pakai apa dia, tuan? Lepas tu pegawai tu cakap, lambang formasi yang dekat tepi ni, lambang formasi brigade untuk batalion tu kat tepi ya, tampal kiri kanan ni, lambang dia lambang kapak. Saya pun kita lurus macam kayu. Okey, tak apa. Kan? Siapkan bu jaket apa semua macam ni, siap. Kan? Naik kereta api dengan barang-barang saya naik kereta api. Dulu kereta api best cakap korang. Dulu saya naik kereta api first class daripada stesen Kuala Lumpur, stesen Kuala Lumpur, stesen kereta api Kuala Lumpur, naik kereta api kelas pertama. Tahu kelas pertama macam mana? Tu bilik tu saya seorang je. Dia punya kabin tu, bilik tu saya seorang je. Gaya. Ada tempat tidur baring, selesa kan? Tapi pukul 8 malam bergerak daripada Kota Baru, 8 malam bergerak daripada Kuala Lumpur, 8 pagi besok baru sampai dekat stesen Wakaf Baru. Dia tak, mana ada Kota Baru, mana ada stesen kereta api, Wakaf Baru ada. Kan? So dalam kereta api tu saya dah siap lah, pakai bu jaket lah, pakai pickup smart lah, siap dengan tongkat lah semua. Baru-baru ni, smart ni, gaya ni. Nak lapor unit. Saya pun sampai-sampai tu keluar-keluar dengan barang banyak. Tengok, ada Land Rover lah. Kan, Land Rover tentera. Lepas tu saya pergilah. Saya korporal. Saya ya tuan, mari tuan. Baik je tau. Korporal yang pemandu tu, baik je orang dia. Kan? Saya pun naik lah. Naik duduk depan lah. Lepas tu saya sembang lah dengan dia. Dia pun sembang, baik je, lembut je. Korporal tu lembut je orang dia. Sampai dekat Kem Desa Pahlawan. Daripada Wakaf Baru sampai Kem Desa Pahlawan. Lepas tu dia masuk Kem Desa Pahlawan. Sampai dekat simpang nak masuk 16 RMD tu, korporal tu kata, tuan, tak maaf tuan, tuan turun kat sini tuan saya dah agak dah. Siap dah aku ni. Kena dah aku. Tak apa tuan, barang-barang ni nanti saya hantar dekat bilik. Kan? Korporal tu campak saya tepi jalan je. Saya tak kisah. Dah faham dah. Saya pun jalan lah. Jalan kaki seorang-seorang. Jalan kaki. Sampai dekat balai pengawal. Ya. Tu RP pengawal camp 16 RMD tu. Assalamualaikum tuan. Tuan tolong lapor ke
Markas Battalion ada break Navy waktu rehat pegawai sekarang. Saya pun pergilah. Cek. Kan? Alamak, kebetulan waktu tu pegawai-pegawai semua tengah duduk minum break Navy. Kami panggil break Navy, minum pukul 10. Minum pukul 10. Kan? Saya pun ketuk pintu, tok. Hentak kaki, pap. Assalamualaikum tuan. Kan? Kau tahu tak? Pegawai-pegawai kat dalam tu buat bodoh. Dia buat tak dengar je. Aduh, stres. Saya ketuk lagi, tok. Hentak kaki, tok. Assalamualaikum tuan. Minta kebenaran masuk tuan. Pegawai-pegawai dalam tu buat bodoh je. Lepas tu ada senior seorang, lieutenant muda kata, masuklah. Saya pun masuklah. Masuk pelan-pelan cik. Kita pegawai muda, pegawai baru. Salam lah. Saya kata tuan. Ya, tahu tak dia orang salam? Tuan tengok saya macam tu je. Macam tu je. Kita kenal kalau diri. Nak jadi cerita cakap kat korang kan. Rupanya saya dah kena sabotaj dekat Kuala Lumpur lagi. Korang tahu tak? Lambang yang saya pakai dekat tepi ni bukannya lambang 8 Brigade. Rupanya saya pakai lambang kapak tu lambang brigade lain. Lambang brigade yang duduk dekat Kelantan, lambang dia lain. Korang bayangkan hari pertama saya lapor, korang tahu tak? Kan? Yang tegur saya tu siapa dia? Waktu tu merah muka saya, tahu tak? Merah muka. Terus orang yang tegur saya tu waktu tu, saya tak boleh cakap nama dia sebab sekarang dia dah pakai 2 bintang. Saya tak boleh cakap. Dulu waktu saya cakap tu dia baru kapten je. Sekarang 2 bintang. OC lah. Kan? Dia kata, "Weh Fitri, kau kurang ajar Kau pun sampai 1 hari 2 hari kau pakai lambang brigade lain dekat sini." Kan? Saya dalam hati, celaka aku kat mindik aku belum gerak dia, rupanya aku dah kena sabotaj. Kau forol. Automatik lah pegawai-pegawai tengah makan atas meja ni, saya pun buka piket. Tak payah cakap lah, forol. Guling, congkel. Waktu tu CEO Lieutenant Colonel Razali Ahmad. Beliau sudah meninggal dunia. Dia meninggal dunia 3 bintang. Lieutenant General Razali Ahmad, Datuk Razali Ahmad. Okay? Saya fok roll. Habis baju aku. Baju mahal-mahal. Bayang, saya baru sampai dekat camp, tak sampai 5 minit dah kena belasah. Aduh, kau ajak tu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu yang senior-senior ni kan, lieutenant muda ni kan, semuanya macam nak makan saya je. Kan? Semua pandang saya macam nak makan ni. Macam tu pandang. Saya bermuka pucat dah. Mati dah aku. Jahanam hidup aku. Baru 5 minit lapor unit dah hancur dah. Aduh. Okay. Lepas tu habis-habis makan tu, saya terus balik pergi ke mes. Itulah kali pertama sampai kat mes. Budak prebet yang jaga mes itu barman. Barman, saya ingat lagi, Mat Johari. Johari, last kali saya jumpa dia itu, dia RSM dekat 16 Melayu. Waktu tu Joe tu dia, okay, dia lah tunjukkan saya bilik apa semua. Bila tu saya pun duduklah. Saya letak barang-barang. Okay. Forward roll tu, ada orang tak faham forward roll. Forward roll tu guling. Letak tangan bawah, guling. Tu guling lah kau. Aduh. Okay, tak apalah. Besok, yang bestnya, hari pertama, hari kedua, saya punya senior-senior yang pangkat sama, lieutenant muda. Tapi diorang tu senior. Dah servis 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dalam camp. Kan? Jadi diorang buat tak tahu je ke saya. Kita ni kira nak bodek lah. Saya kata tuan macam ni kan. Biasalah kan. Lepas tu, tapi sini buat tak tahu, buat bodoh. Ya, salam. Buat tak tahu je kat saya. Masuk hari ketiga,
Adjutant panggil. Adjutant panggil. Adjutant panggil, saya pergilah pejabat adjutant. Adjutant ni pegawai rekod pasukan. Kalau bahasa mudahnya korang nak faham, dia macam setiausaha sulit kepada menteri. Okey. Kalau bos tu, bos batalion tu kita menteri, adjutant ni adalah seperti setiausaha sulit ataupun kita panggil KSU lah, KSU kementerian macam tu. Faham tak? Kita nak pergi faham. So, jumpalah adjutant ni. Saya kau tuan minta kena masuk tuan. Masuklah, beli tegak depan adjutant. Tu adjutant pun ada satu surat. Dia kata, okey Fitri, mulai daripada hari ini, tarikh hari ini, kamu akan menjalani orientasi di Wisma Perwira. Ini adalah arahan pelaksanaan orientasi. Arahan pelaksanaan orientasi Wisma Perwira. So, kamu orientasilah. So, dalam tu daripada berapa hari bulan sampai berapa hari bulan semua. Okay. Saya pun, baik tuan. Saya dah faham dah sikit benda ni. Come on lah. Ayah saya askar lah. Ayah saya RSM lah. Kan? Ayah saya servis 27 tahun. Adalah juga ayah saya cerita sikit-sikit. Jadi, kata orang mental tu saya dah boleh agak dah. Okay, tapi tak apalah. So, lepas tu balik. Balik. Dah ada hitam putih. Tengok berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang nak ragging orang hitam putih pun tak ada. Kami dulu nak buat orientasi mes ke apa benda ke, kita keluar arahan. Arahan pelaksanaan. Siap dengan jadual. Siap dengan objektif dia apa. Lepas tu berapa lama. Kalau 3 bulan lah dalam tu. Buat macam tu. Okay, ini satu nasihat, satu pengalaman. Okay. So, bahasa dia mudah. Senior saya panggil. Waktu tu saya seorang diri tau. Saya seorang diri. Saya baru balik ke New Zealand, saya seorang diri. Kan? Jadi, senior saya pun panggil. Saya tak boleh sebut semua senior saya sebab dia orang masih bekerja. Ada yang dah pakai 1 bintang, ada yang dah full kenal. Kan? Ada yang ni ramai. Saya tahu. Saya respect dia orang, saya sayang dia orang. Okay? Dia orang pun berkata, okay? Okay Fitri, mulai daripada sekarang, kau nak jadi adik kami Kau nak jadi adik kami boleh? Kau jadi adik tiri dulu. Kau faham tak ni Fitri? Saya pun, baik tuan. Faham tuan. Faham. Saya sebut faham je. Lepas tu terus dia belasah. Dia belasah. Yang bestnya, waktu saya zaman tu saya masih ingat. Setiap hari ni. Setiap hari. Setiap hari. Pakai smart, pakai tie. Kemana-mana saya pergi pun, ada ada buku nota, ada pen. Lepas tu ada sapu tangan kat dalam poket. Senior saya panggil saya ni. Sini jap, Fitri. Tunjuk engkau punya pen. Saya pun tunjuklah pen. Dia tengok pen saya tu, dia patahkan. Sebab saya beli, biasalah gaji tak masuk lagi. Saya belilah pen yang RM2 tu. Kan? Dia kata apa? Ini pen pegawai ke? Pap, dia patahkan. Alamak. Habis duit aku. Kan? Saya pergi lagi. Saya pergi penama, beli lagi pen. Dia tengok lagi, patah lagi. Lepas tu, dia kata, besok kau beli pen. Kau beli pen, aku nak kau beli 20 pen, faham tak? Beli pen yang jenis mahal sikit. Saya pun pergi beli 20 batang pen, kau bayangkan? Bariskan pen depan dia. Aduh, mampus. Buku sama juga. Buku dalam poket kan. Itu pun dia check juga. Jenis apa. Kalau jenis pegawai pakai jenis buku 555 ke, kan, buku murah-murah ke, memang dia baling macam tu je. Jadi pakailah smart-smart waktu tu kan. Yang bestnya kat dalam buku tu, senior saya paksa saya. Dia kata, okey, kau tulis semua sekali nama pegawai yang ada kat batalion ni, nama isteri mereka, nama anak-anak mereka, kan? Lepas tu nombor plate kereta, semua sekali. Saya pun sorang-sorang tiap-tiap hari pergi curi nama pegawai tu, meja apa, yang ni kapten apa, isteri dia nama apa, anak dia orang nama apa, anak dia lahir kat mana, kan? Lepas tu nombor plate kereta, nombor plate motor dia, alamat, semua saya kena hafal. Semua saya kena hafal. Kau boleh bayang tak?
Kalau pegawai dekat dalam camp tu, dalam battalion tu ada 30 orang, 30 orang saya kena hafal. Korang tahu tak pen apa yang saya beli dulu? Pen Lamy. Pen Lamy, pen Parker. Wow, standard. Nak beli Patek Philippe ke, beli Mont Blanc, tak mampulah kan. Okay. Saya kena hafal nama-nama pegawai. Ni yang ni kata ragging ni, pada korang tu ragging, pada saya benda tu melatih. Memang waktu kena tu rasa, ya Allah, apalah bangang sangat. Kenapalah aku kena hafal nama anak-anak pegawai ni? Kenapalah aku kena hafal sampai birthday anak pegawai baru aku kena hafal? Bayang. Kenapa? Nanti saya cerita kenapa benda tu dibuat. Kan? Lepas tu nama-nama dalam battalion saya, dalam saya punya platoon, kena tulis, kena hafal. Nombor pangkat nama dia, saya kena hafal. Aduh. Yang paling sekali saya ingat, salah satunya lah, paling saya ingat, senior saya panggil saya, Fitri, sini kau. Fitri, berapakah tingkap yang pecah dekat rumah quarters blok G2? Saya terkebil-kebil. Apa punya soalan sini aku bagi ni? Saya pun terkebil. Engkau tak tahu ke? Berapa tingkap yang pecah? Tuan, saya tak tahu, tuan. Oh, engkau tak tahu. Engkau fork roll? Fork roll. Lepas fork roll, side roll. Kuih gulung. Lepas gulung, fork roll balik. Lepas tu terjun dalam kolam. Lepas tu naik kolam. Lepas, penat. Lepas tu dia suruh panjat pokok. Lepas panjat pokok, turun tengah-tengah basah tu, fork roll lagi. Lepas tu dia suruh cemprit. Dah habis lanyak saya macam nak kat 2 jam dah kena tu. Kan? Sebab saya pun tak faham. Kenapa dia suruh saya, kenapa dia tanya saya berapa tingkap yang pecah dekat blok quarters askar ni, quarters peringkat bawah ni. Mana saya tahu, kan? Lepas tu dia suruh saya tukar baju. Saya mandi kelang kabut ni, mandi. Pakai baju smart lah, tie, pelan tu orders lah. Lepas tu kata, kau pergi jalan kaki daripada sini, kau pergi ke blok G, kita punya quarters tu, blok G2, G3, G4. Semua tu adalah company kita punya. Company kita punya anak-anak buah, askar-askar kita duduk situ. Kau pergi kira berapa banyak tingkap yang pecah. Saya pun pergi. Jalan kaki, totek, pergi. Kira. Kalau rumah ni 2 tingkap pecah. Rumah yang ni sederet 5 batang. Yang ini, bayang. Saya kena kira satu. Lepas tu saya takut kat sini. Saya pergi dekat ni. Kan? Saya pergi tu. Rumah yang pecah tu, katakanlah rumah tu, tingkap dia ada 2 pecah. Saya bukan tak payah tanya dekat orang rumah tu, kita boleh nampak dari luar. Kan blok tu kan tinggi, 3 tingkat, 4 tingkat. Dia tengok daripada luar je. Rumah yang ni macam ni. Kan? Lepas tu, dah dapat jawapan tu, saya balik. Balik, jumpa senior saya. Saya kata, tuan, rumah apa sebenarnya? Lepas tu senior saya cakap apa? Macam tu lah kita sebagai pegawai. Kita kena ambil tahu kepada anak-anak buah kita sampai tahap tu. Berapa ramai, senior saya ajar, berapa ramai pegawai tak pernah turun pun ke rumah anak-anak buah dia. Berapa ramai ketua-ketua platoon tak pernah tahu pun dekat mana anggota-anggota bawah platoon dia ni duduk. Kat situ saya tersentak. Nampak tak? Mula-mula nampak macam buli, tapi sebenarnya dia sedang melatih saya. Dia sedang melatih saya dengan kasih sayang. Saya dah punya jawapan tu, siap dah tahu tu. Tingkap pecah berapa, kan? Rumah yang mana rumah kayu, pintu nak tercabut berapa. Saya kira satu-satu. Kan? Lepas tu senior saya kata, engkau punya ni bagi dekat RQ.
Saya pun bagi kat RQ. Kan? Bagi kat Q Company dulu. Lepas tu Q Company bagi kat RQ. RQ bagi kat QM. Dia orang uruskan lah. Tu salah satu cara dia punya latihan. Ni kata, ini nama dia, apa ni, ini nama dia, orang kata ragging. Ini bukan ragging. Ini bukan ragging. Inilah dia macam mana kami dilatih zaman dulu. Okay. Lepas tu waktu saya punya CEO OCOC, CEO dengan OCOC tak layak, takkan pandang saya ni. Takkan pandang. Dia orang buat tak tahu je. Kata bahasa dia mudah. Saya sebagai pegawai muda tak layak bercakap dengan OCOC dan juga CEO. Tak layak pun. Jadi saya waktu petang, pegawai kat dalam kedai pahlawan tu ada kelab golf. Okay? Jadi biasalah kalau CEO nak pergi main golf, saya yang sebagai junior yang paling bawah, pegawai yang paling junior ni, kena buat preparation lah, siapkan. Siapkan. Lepas tu saya pergilah dekat kelab golf tu. Saya mana layak main golf. Yang main golf hanya CEO dengan OCOC je. Pegawai muda ni jadi KD tau, KD. Korang nampak macam benda tu bully. Kan? Saya jadi KD lah. Tarik lah bag golf OC ni. Tarik lah macam orang bodoh. Tarik 18 lubang. Dia main 18 lubang lah. Saya tarik. Jangan macam orang bodoh. Yang paling... Kadang-kadang senior-senior saya ni kurang ajar juga. Tapi buat macam mana? Kan? Dia pukul bola golf tu. Dia pukul kan? Lepas tu dia suruh, Fitri, kejar bola tu. Saya pun, korang boleh bayang tak? Dia pukul bola, saya kejar. Kejar bola tu. Punyalah jauh bola tu. Lepas tu, saya kena berdiri dekat bola tu. Kejar bola golf. Pergi berdiri. Bola golf tu ada kat bawah. Lepas tu dia pun datang sampai. Mana dia bola? Ni bola tuan. Ada banyak kali tau. Alah, pegawai main golf. Ni bukan terror sangat. Ada sekali tu dia pukul bola kan. Dia orang ni senior saya pukul bola golf. Bola golf dia hilang masuk dalam semak. Dia suruh saya kejar bola tu. Saya kejar lah. Kejar. Alamak, cari. Mana bola ni? Hilang. Punyalah takut saya kan. Macam mana ni bola hilang ni? Takkan saya nak jawab dekat senior saya kata bola hilang. Kan? Mati aku kena belasah ni. Kan? Lepas tu bila senior saya sampai, mana bola? Minta maaf tuan, bola tuan hilang. Kau lah ni. Forol kau. Alah, tak pasal lah saya pula kena bola dia hilang, saya yang kena forol. Gedebung. Forol ikut sebelah dia ni. Sebelah dia. Dia pun tengok. Dia gelak. Kan, senior saya ni. Saya forol lah. Aduh. Sampai dekat tu. Okey, sudah bangun. Dia kata. Bangun. Peganglah kat bag golf dia tu. Bawa berjalan pula. Kan? Lepas tu besok lusanya tu, bila dia orang main golf sekali lagi, otak saya pun dah pandai lah. Kan? Dia hayun dia hayun bola golf tu. Bola golf tu masuk semak ke, masuk kat kolam ke, hilang ke, kan dia suruh kejar bola tu. Saya pun kejar. Saya tengok, bola dia ni hilang ni, masuk kolam. Saya dah standby dah, bola dalam poket. Ingat saya bodoh sangat ke? Kan? Kali pertama dia orang boleh lah buat macam tu. Kan? Saya standby bola dalam poket. Tuan, bola tuan kat sini tuan. Kan? Otak kena pakai. Kan? Lepas tu senior saya sebenarnya tahu. Dia tengok bola tu pun dia tahu tu bukan bola dia. Sebab bola dia jenis lain, Tiltius, kan? Jenis Dunlop, jenis apa semua. Tapi dia cuma nak tengok saya punya inisiatif. Saya ada inisiatif tak nak menghadapi masalah-masalah ni. Okey. Itu je. Nampak tak? Macam saya cakap, orang yang melatih orang, dia ada objektif. Kenapa dia buat sesuatu? Dia bukan melanyak orang je. Okay, faham tak? Okay. Saya itulah kata, saya tak bodoh. Ingat waktu tu saya dalam poket ni, bola golf pun ada. Kan?
Rokok dia orang pun dah ada siap-siap dah. Kan? Nak hidup. Macam saya cerita lah. Saya duduk kat mes, tidur dalam hammock. Kan? Tapi, hammock tu jangan tidur. Saya tak tidur. Saya duduk bawah pokok. Lepas tu, kalau macam saya cerita itulah, hujan lebat, bunyi katak wang, 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 wang. Kan? Wang, wang. Senior saya tak boleh tidur. Dia panggil, Fitri sini. Kau pergi tangkap katak-katak ni, bagi tahu kata suruh diam, aku nak tidur, faham tak? Saya pun, baik tuan. Pergilah cari katak dekat semak-semak. Mana katak ni? Ambil katak tu cakap depan muka. Woi katak, diamlah. Aku punya senior nak tidur, kau faham tak? Aduh, macam-macam. Seumur hidup tak pernah tangkap katak. Waktu tu lah kali pertama saya tangkap katak. Seumur hidup. Saya pun tak tahu kenapa sini aku suruh tangkap katak. Rupa-rupanya lepas tu saya jadi jurulatih survival. Kan? Macam saya cerita lah. Mengurut lah. Kan? Kena urut diorang lah. Lepas tu kejut pagi. Yang berkokok. Yang ni nak lagu negaraku. Bilik sebelah ni. Suruh jadi bunyi jam loceng. Teng, 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 teng. Tuan, bangun tuan. Saya jadi jam loceng. Yang bilik kat sebelah ni, dia suruh kita nyanyi pula. Negaraku, tanah tumpah. Sampai dia bangun. Bila dia bangun, bagus. Pergi bilik sebelah pula. Saya pergi bilik sebelah pula. Sebab kami pegawai satu bilik seorang. Setiap satu bilik seorang je pegawai. Bilik bujang pegawai macam tu. Faham tak? Yang seorang lagi suruh berkokok. Kadang-kadang dia suruh berkokok ayam jantan. Kadang-kadang dia suruh yang seorang ni yang pelik ni. Senior saya ni. Kadang-kadang dia suruh saya berkokok suara betina. Ayam betina. Ayam jantan. Siap suruh berkepak tu. Okey, kau berkepak sikit Fitri. Aku tok. Kok. Pagi pukul 6 pagi tu. Saya berkokok depan bilik dia. Kok. Kadang-kadang senior saya dalam bilik tu, senior saya dah bangun. Tapi dia saja dia buat bodoh aja. Sampai kita nak hilang suara ni. Berkokok. Kok. Kan? Lepas tu, sudah. Fitri, tukar pula. Aku nak, mulai besok, aku nak dengar ayam betina pula berkokok. Ayam betina. Macam mana ayam betina berkokok? Saya pun jadi confused. Saya pun cubalah. Tok. Aduh, mampus. Macam perangai. Lepas tu makan bawah meja. Macam saya dah cerita itu kan. Makan bawah meja. Saki-baki, ni sisa-sisa makanan senior saya ni, dia letak dalam satu pinggan. Lepas tu, dia ambil satu pinggan lain, nasi tambah. Pinggan nasi tambah tu. Dia bubuh lauk. Bukan lauk apa pun. Sayur yang banyak. Dia ambil sayur tu, dia ada tuang sayur atas tu, tuang sepinggan. Tuang sayur, tuang ni. Saya duduk bawah meja, pakai tie, pakai coat, name tag lah apa semua ni. Makan bawah meja. Tak layak makan dengan senior. Nak jadi adik, kena jadi adik tiri dulu. Pangkat senior saya sama je, sama-sama lieutenant muda. Saya lieutenant muda, dia boleh lieutenant muda satu paku je. Tapi dia senior. Faham tak? Hormat, kita respect senior. Kan? Memang kena zaman orientasi, ikut je lah. Saya pula berbalik ke New Zealand. Jadi kejutan budaya lah, sebab dekat New Zealand training gentleman. Masuk askar Melayu, masuk askar Malaysia, jahanam aku. Lepas tu makanan tu dia letak bawah meja. Fitri makan. Macam kucing tu saya makan kat bawah tu, bawah meja. Makan lah. Waktu tu teringat abah dengan mak. Kalau mak abah aku tengok macam ni. Kalau saya report, telefon kat ayah saya, abah, tolong abang, abang kena ragging, tolong abang. Korang rasa ayah saya nak layan ke? Ayah saya Encik RSM tau. Kalau ayah saya dengar, padan ke kau? Siapa suruh masuk askar? Padan ke kau? Kan? Rasa kan? Agak-agak korang saya nak, kalau saya nak report kat siapa? Saya nak mengadu kat siapa? Ngadu kat polis. Polis pun akan tengok apalah pegawai askar ni. Lembek, nama je askar, potong telur lah. Lepas
Betul. Engkau report kat polis, polis gelak je. Polis akan pandang rendah. Pegawai ini ke pegawai askar? Ini ke pegawai ini? Orang yang nak pergi perang. Lemah, lembek Kena sikit, manja. Memang saya tak ada tempat. Tak ada tempat nak mengadu. Kan? Telankan sajalah. Siapa suruh masuk tentera? Kalau tahu cari penyakit, lebih baik duduk di kampung, tanam ubi dan berak cangkung. Siapa suruh masuk askar? Ambil kau. Okay. Waktu yang banyak menolong saya, waktu saya kena ragging tu, nak tahu siapa dia? Ada 3 orang yang menolong saya. Yang pertama, barman. Barman cukup baguslah. Okay. Barman ni adalah orang panggil anggota peringkat, dia pangkat private dan lance corporal, kan? Ada 2-3 orang, mereka ditugaskan menjaga mes pegawai, kan? Dan mereka ni yang membantu saya waktu saya zaman kesusahan tu. Yang kedua, arm squad, store senjata. Store senjata, yelah, duduk dekat mes tak boleh nak makan. Nak makan malu-malu, adik tiri. Nak makan takut, kan? Makan waktu tu square ni, makan. Nak takut kalau belaga sudu dengan tu, belaga je, aku siap. Siap. Jadi saya pun, yelah, yang satu lagi anggota platoon saya. Diorang tahu saya dah masih kena orientasi. Sebab itulah kepada pegawai-pegawai, kepada orang-orang yang berpangkat tinggi, jangan sombong dengan peringkat bawah. Jangan sombong dengan orang-orang bawahan kita. Kerana waktu kamu susah, mereka lah orang yang paling sayang pada kamu. Jadi kalau kamu buat sombong, sorry lah, kan? Jangan haraplah mereka nak tolong kamu, kan? Kerana padan ke kau. Kan? Yang syoknya, okay, waktu tu saya ada Batman. Dia panggil Batman lah. Batman ni, tapi Batman saya sini-sini tak bagi lapuk saya. Sini-sini suruh Batman saya lapuk kat dia orang. Lepas tu yang Batman saya ni pun semata-mata datang kemas bilik je. Sebab saya pun tak boleh tidur dalam bilik. Kan? Lepas tu yang bestnya bila waktu kerja askar-askar bawah ni, pro corporal, sarjan, zaman dulu punya corporal, punya sarjan, jangan main-main. Sekening gila. Saya pegawai tau, lieutenant muda. Tapi diorang ni, walaupun sarjan, walaupun mereka pangkat bawah, mereka ni dah bekerja 15 tahun. Dah kerja 17 tahun. Dah masuk operasi sana sini dah. Kan? Senior dah diorang ni. Kan? Diorang pandang saya semacam. Kan? Betul. Takut saya dulu. Diorang pun kadang-kadang saja nak kenakan saya. Waktu tu kata orang satu dunia menekan kau lah. Bukan pegawai je tekan kau. Semua orang akan bully kau. Jadi kalau mental tak kuat, habis lah. Kan? Okay. Nak cerita kat korang. Satu lagi. Salah satu benda yang senior saya suruh. Kebetulan waktu masuk bulan puasa. Kau tahu masuk bulan puasa. Dahlah kita sahur, kita bangun paling awal. Junior sahur paling awal, kan? Lepas tu habis askar ni, walaupun waktu puasa tak puasa, dia tetap ada latihan senaman dia macam biasa, berlari apa semua tetap macam biasa, kan? Askar dia tak kira puasa tak puasa. Semua kamu berlari dalam keadaan kamu puasa lah. Bawa pack latihan senjata semua waktu puasa, buatlah macam biasa, kan? Nama pun askar. Lepas tu bayangkan kamu tengah puasa. Waktu tu saya dah dapat adik-adik. Saya ingat saya dapat 3 orang dah adik. Sebab mula-mula saya datang, lepas tu 3 bulan lebih lepas tu masuk lagi 3 orang pegawai baru ke batalion tu, kan? Jadi saya dah tak berseorangan lagi dah. Saya dah ada geng, dah ada kami 4 orang.
Tapi saya ingatkan waktu tu saya dah jadi senior lah kan. Tak juga. Senior saya kata apa? Fitri, kau jangan nak berdengar-ada. Engkau join dengan dia orang. Aduh, mati aku. Kan? Terpaksa lah join. Jadi kami 4 orang pun, kami dah ada 4 orang pegawai muda. Waktu bulan puasa, korang bayang kan, ni kisah ni setiap hari bulan puasa. Raya tahun tu lupa. Tahun pertama masuk camp, nak beraya dekat kampung. Jangan haraplah kau. Saya tahun ketiga, tahun keempat baru saya kenal balik kampung, baru saya dapat. Tahun pertama masuk camp, baru tak sampai setahun masuk camp, lepas tu nak balik raya. Lupakanlah. Kan? Okay. Waktu petang, pukul 5 petang, ada senior saya seorang ni. Kan? Jadi kami ni adik tiri, dah jadi 4 orang lah. Kami 4 orang ni, saya, lepas tu ada seorang. Yang seorang ni sekarang dia pangkat tinggi dah dekat komando. Sekarang ni. Kan? Yang seorang ni pun dah pangkat tinggi dah. Seorang ni, ni lah. Sama macam saya lah. Kan? So baguslah dia orang ni. Kami 4 orang. Pukul 5 petang, senior saya panggil. Woi, mangkuk ayun! Cepat! Kami pun berlari lah. Ya tuan, ada apa tuan? Kami 4 orang ni. Ya tuan, ada apa tuan? Korang pergi tukar pakai half flooring sekarang. Baik tuan, kami pun berlari masuk bilik pakai half flooring. Kalau korang nak tahu half flooring tu maksudnya apa, iaitu pakai kasut boot askar, pakai seluar celoring, kan? Lepas tu pakai baju senaman lah. Macam ni lah. Baju senaman. Okey? Baju separuh loring. Baju separuh loring. Baju dalam lah, inner. Macam ni. Okey? Itulah half loring. Lepas tu kami pun berlari dah. Berdiri kami 4 orang depan dia. Lepas tu dia kata, okey, korang semua pergi ke batalion sekarang. Pergi ambil GPMG. Kami pun, GPMG? Kami pun berlari lah. Kepada siapa yang tak tahu GPMG, kau pergi tanya askar ataupun siapa yang pernah kenal askar. Apa itu GPMG? GPMG ni adalah senjata yang sangat berat. Machine gun tu. Punyalah berat machine gun tu. Ya Allah, berat. Kamu nak angkat tu, macam tu, berat. Okay. Pergilah. Ambil machine gun. Bawa lah. Gantung dekat leher ni. Dia punya tali tu. Machine gun ni melintang. Panjang machine gun ni. Panjang. Kan? Dan berat. Berat dia kalau tak silap saya 11 kilo lebih. Kat 12 kilo. Campur dengan dia punya peralatan tu kan. Kat 12 kilo. Kalau tak silap saya. 12 kilo. Kalau kami 4 orang ni. Berat ni. Berat. Dia berdirilah depan dia. Ni kami tengah puasa ni. Pukul 5 petang. Perut tengah lapar. Tekak tengah dahaga. Kan? Lepas tu kata, jom kita pergi ke Pernama. Beli kuih. Beli kuih? Dia berlari sebelah kami ni. Kami berlari dengan GPMG ni. Kiri, kanan, kiri. Gila tak gila? Tengah puasa ni. Kiri, kanan, kiri. Berat. Kiri, kanan, kiri. Daripada 16 hari MD tu sampai ke Pernama. Siapa yang duduk camp Desa Pahlawan atau camp Kot Lanah tu, korang tahu Pernama kat mana. Kat situ lah. Saya berlari punyalah jauh. Aduh, tekak ni kering. Berlarilah kami 4 orang. Bawa GPMG seorang satu. Meleleh ni air liur pekat ni meleleh. Penat. Itu. Yang askar-askar kami lain semua tengok. Seorang pun tak berani tolong. Yang senior ni, dia berlari tepi kami. Sampai dekat tu ada bazar Ramadan. Okay, dia bagi, hentak kaki. Krik. Pegawai, henti. Stop dah. Kan? Lepas tu, senior saya kata, okay, korang pergi beli kuih-kuih. Pergi beli sekarang. Kami pun kelang kabut lah. Bayang dengan GPMG duduk tergantung dekat sini, kan? Dengan senjata berat tergantung kat sini, berat gila punya senjata.
Pergi, kak, bagi kuih tu kak. Kak, bagi duit kuih tu kak. Kak, kuih ni ya, bungkus kak, bungkus. Oh, tu dia. Penuh tangan ni. Dengan kuih nak buka puasa. Kan? Ya. Lepas tu, pergi balik. Pergi semula menghadap senior. Tuan, dah tuan. Lepas tu dia kata, jom. Kita balik semula. Aku ingatkan balik tu jalan. Yelah, dah ada kuih kat tangan kan. Kami ingatkan balik tu jalanlah kaki. Kan? Tak ada. Dari Grey. Cepat lari. Grey. Berlari dengan bawa kuih. Bawa kuih. Dengan machine gun GPMG ni melantang badan. Grey. Dengan kasut spike boot pun berat. Grey. Kena patah balik. Sampai ke mes pegawai. Sampai dekat mes. Ya Allah, punyalah penat. Bertobat. Kan? Lepas tu, okey, buka puasa lah. Buka puasa bukan duduk atas meja. Bawah meja juga. Macam biasa. Kan? Macam biasa, duduk bawah meja. Tak layak duduk dengan senior ni. Tak layak duduk sebaris dengan mereka. Tak layak. Adik tiri duduk bawah meja lah. Kan? Okay. Lepas tu dah habis-habis, korang bayang lah. Kan? Makan dah buka puasa tu. Lepas tu, habis-habis buka puasa tu, macam biasa. Terawih. Terawih. Kelang kabut pakai smart-smart, pakai apa tu, pergi ke surau. Surau camp. Tu semayang lah. Habis-habis terawih apa semua tu. Habis terawih, kan? Sekali, tengah makan lah dengan pegawai, dengan OC, dengan CEO, dengan senior ni, kami tengah makan. Kan? So kami yang 4 orang yang junior ni makan dalam keadaan takut-takut lah, disiplin dengan takut kan. Muka pun monyok je. Mau tak monyok kan. Tengah musim kena belasah kan. Sekali CEO, bos battalion lah, bos besar tegur. Gentlemen, kenapa ni CEO tegur. Gentlemen, kenapa saya melihat yang pegawai-pegawai muda kita ini kelihatan kurang sihat? Adakah mereka sakit? Kan? Kami dengar CEO cakap macam tu, kita pun alamak. Kan? Yang senior kat depan ni korang ni buat. Kami pun yang senior jawab lah, tak ada tuan. Tuan, tak ada apa. Mereka ni mungkin sihat walafiat. Lepas tu CEO cakap lah. CEO ni, bos besar ni. Oh, iya ke? Sebab saya nampak mereka ni macam kurang sihat. Kan? Saya cuma bertanya saja. Kan? Kami kata, habislah jahanam. Kan? Bila bos besar dah balik rumah, ni waktu moreh ni. Bos besar dah balik rumah, OC semua dah balik rumah, tinggal kami 4 orang dengan senior kami ni. Dia orang berkata, korang tunggu apa lagi? Aku kira sampai 3 je, korang dah sampai dekat mes. Go! Kami berlari 4 orang ni. Oi, matilah kita. Apa salah kami? Cuma salahnya kami muka monyok je waktu tu, muka mengantuk. Salah ke buat muka mengantuk? Aduh, masak. Habislah malam tu, confirm lah. Jahanam dah hidup aku. Sampai dekat mes pegawai, kami berlari. Yang dia orang naik motor lah, naik kereta senior. Kan? Sampai tu, senior kata, tunggu apa lagi? Battle order, go! Kami pun pakai kelang kabut, lari masuk ke bilik, pakai baju loreng, bawa pack, bawa helmet. Pakai helmet. Tu macam korang tengok yang askar pakai helmet sekarang, bawa pack berat kan, dengan senjata. Sama. Pukul 11. Sebenarnya saya tahu CEO saya tu saja je nak kenakan kami tu. Celaka betul. Aduh, CEO tegur sikit je, jahanam kami, arwah lah kami. Okey. Berbaris. Malam tu tahu kami kena buat latihan apa? Senior saya kata apa? Oh, korang boleh buat muka masam depan CEO Boleh buat muka letih. Korang letih sangat ke? Sedih sangat ke sekarang? Macam tu korang
Senyum sekarang, senyum. Malam tu kami buat latihan senyum. Tahu latihan senyum? Senyum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Kau tahu tak? Latihan senyum. Latihan senyum pun ada. Latihan macam-macam ada. Pelik-pelik dah kena malam tu. So start daripada hari tu, setiap kali jumpa CEO, setiap kali jumpa pegawai-pegawai atasan, kami akan Assalamualaikum tuan. Berlakon, muka segar. Assalamualaikum tuan. Senyum, muka ceria. Kau ajar. Aduh, mampus. Yang tak cerita tadi. Dah lepas kena battle order, kena fork roll, set roll tengah-tengah malam tu, kena rendam. Lepas kena rendam, kena itu, kena ini. Kan? Lepas tu dia suruh, okey, sekarang kita buat latihan change plate. Tahu change plate? Change plate ni ialah latihan tukar baju. Dia bagi kau masa 1 minit je untuk tukar baju. Tahu? Bayang, 1 minit je. Kamu kena tukar daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau kata, okey, go, pakai uniform nombor 3, go. Kita pun berlari, pakai. Kelang kabut ni sambil berlari sambil pakai. Okey. Tapi, itu yang change plate dekat pusat latihan. Ini change plate ni. Apa? Latihan tukar baju. Bukan latihan, orang panggil macam ragging lah. Tapi sebenarnya itu latihan. Change plate. Ni, pukul 2 pagi ni. Senior suruh change plate. Tahu change plate macam mana? Change plate. Okey, aku bagi kau masa 1 minit. Kami 4 orang ni. Aku bagi korang ni 4 orang ni masa 1 minit. Tukar pada pakaian haji. Go! Kita pun, pakaian haji? Pakaian haji macam mana? Mana ada pakaian haji dekat dalam bilik kita? Kan? Lepas tu teringat, ambil cadar. Berlari. Ambil cadar putih tau. Ambil cadar putih askar tu. Buka baju, buka seluar, buka apa semua. Buka kasut apa semua ni. Pakai. Lilit cadar. Letak macam tu. Lepas tu, berlari. Kami 4 orang ni, macam orang pergi haji. Pukul 2 pagi. Depan senior. Kan? Pakaian tu. Lepas tu senior tengok. Oi, kau ni kenapa kau pakai jam? Orang haji tak pakai jam. Buang jam sekarang. Kita pun buang. Kan? Lepas tu, kau pasal apa pakai selipar? Orang pergi haji mana pakai selipar? Buang selipar. Aduh, celaka punya senior. Lepas tu, kau tahu, senior suruh apa? Malam ni, aku nak korang bertaubat. Iaitu, mulai daripada sekarang, aku nak korang ni bertaubat. Sebab tadi korang dah buat dosa. Sebab muka korang tak senyum depan CEO tadi. Kan? Bertaubat sekarang. Buat tawaf. So kami pun tawaf. Korang tahu kami tawaf apa? Kami tawaf kolam ikan. Kolam ikan yang ada air pancut tu kan? Yang ada air pancut yang saya cerita ada banyak katak ke? Ada katak, suruh tangkap katak. Kolam ikan tu. Kolam ikan tu kecil je. So kami pun tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Waduh. Lepas tu dia suruh tu. Lepas tu dia kata, okey dah sudah. Bagus, korang dah bertaubat. Bagus, adik-adik tiri aku ni dah bertaubat. Bila dah bertaubat, dah banyak pahala. Aku nak korang buat dosa pula. Okey, aku bagi kau masa 1 minit. Pergi tukar pakaian seksi. Go! Korang bayang tengah pakai pakaian macam pakaian haji tu. Kita pun berlari. Sambil berlari tu. Woi, pakaian seksi ni macam mana? Mana aku tahu? Kan? Dia pun kata, pakai seksi. Seksi? Lepas tu cari. Dia kata, okey, kita pakai baju yang paling ketat. Pergilah. Kelang kabut ni berterabur dalam baju dekat almari ni. Ambil baju yang paling ketat, lepas tu buat collar tinggi, kononnya seksi lah kan, buka butang sampai ke dekat nak perut ni kan, baju ketat lah. Lepas tu pergi jumpa senior lah. Assalamualaikum tuan. Senior check pula atas bawah, macam ni kau punya seksi? Fitri, macam ni kau punya seksi? Ya tuan, saya seksi tuan, kepala otak kau seksi, macam ni pondan pun tak nak kat kau. Aduh, kena belasah lagi. Belasah lagi. Lepas tu dia suruh pula, okey, aku bagi kau 1 minit, pergi tukar baju, pakaian, macam mana kau nak mengorat. Go! Kita pun berlari, masuk ke bilik, tukar baju. Pakaian nak mengorat? Macam mana pakaian nak mengorat? Waktu tu saya budak skima sikit, saya pakailah baju batik. Mana saya ada idea nak pakai baju apa? Kan? Saya pakai baju batik. Baju batik tuck in sampai atas ni.
Lepas tu seminit je dia bagi. Lepas tu jumpa dia. Saya kata, tuan. Senior saya kata, kepala otak kau pakai baju batik nak pergi mengorat. Ha? Kau ingat ni zaman apa? Ha? Zaman tok kaduk kau pakai baju batik. saya otak pun dah berapa bengong dah waktu tu. Tak? Aduh. Lepas tu dia suruh pula. Tu kena lagi. Dah salah pakai baju, kena lagi. Lepas tu dia suruh, okay, go. Tukar pakaian disco, go. Saya pun pergi. Pakai kasut legend tu. Kasut legend yang tinggi tu. Kasut legend yang tinggi. Lepas tu dia bucu tajam kat depan. Pakaian pergi disco dia suruh. Kita pun cari lah. Pakai kan. Berdiri depan dia. Macam-macam lah. Macam-macam. Jenuh. Sampai ke pagi. Hanya kerana buat kesalahan, tak senyum. Korang boleh bayang. Kami hidup macam tu setahun. Yang paling sengsara 6 bulan. Weh, aku dahagalah minum air. Astaghfirullahaladzim, dah 2 jam weh sembang. Okey, nak jadi cerita kan. Okey, banyaklah itu yang saya kata semalam kemarin tu. Paling syok waktu dapat jadi pegawai bertugas, duty officer. Waktu tu paling syok. Kan? Pakai smart, pakai picap, kan? Pakai bush jacket, name tag Fitri, ni pingat, ada Sam Brown. Zaman dulu ada tongkat, pegawai ada tongkat. So pakai tongkat, kan? Pegawai bertugas. Lepas tu dapat waktu malam je melawat hospital HUSM, Kubang Krian, buat teringat. Hospital Kota Baru, lepas tu pergi hospital HUSM ni. Waktu tu lah mengorat nurse, kan? Dekat USM Kubang Krian kan ada asrama nurse kan. Pergi hospital ya, pergi hospital bukan nak tengok apa ni keluarga askar sakit waktu tu, kan? Memanglah melawat tengok keluarga askar lah, tengok anak askar lah, tengok askar yang sakit lah kan. Tapi objektif kami ni nak jadi duty officer sebab nak tengok nurse. Tengok nurse, nurse geram. Kena pula nurse zaman saya dulu suka pakai ketat-ketat. Betul. Nurse saya dulu-dulu ni suka pakai body ketat-ketat, baju dia ni lama. Nampak meletup. Doktor tak best sebab dia pakai baju longgar. Baju doktor kan jenis longgar kan. Dia pakai jubah longgar tu. Nurse lah best. Kan? Baju ketat. Pers luar ketat. Itu. Kiranya itu waktu zaman kena bully, kena ragging dekat mes, itulah hiburan. Kan? Nampak nurse ya. Terus nampak nurse ya, terus automatik jadi lelaki macho. Assalamualaikum. Encik nurse, boleh saya bertanya tak? Dekat mana ward kanak-kanak? Kan? Kerana saya diarahkan untuk melawat ni. Nurse tu pun, ya tuan. Tuan nak ni ke? Alamak. Ya, bagus. Terima kasih ya. Apa nama cik tadi? Cik. Automatik jadi gentleman. Nurse, apa nama nurse? Oh, nurse orang sini ke? Oh, cantik orangnya. InsyaAllah kalau tak ada apa, besok saya datang lagi ya. Selamat ayat. Betul. Kan? Nurse tu pun senyum-senyumnya, kita pun betul. Kalau hari-hari korang kena ragging korang pun stres, korang faham tak? Tiap-tiap hari kena lanyak dekat camp tu. Mana boleh tahan. Aduh. Kan? Jadi itulah hiburan yang ada pun, kan? Stres. Siap berebut-rebut lagi. Okey. Akhirnya, ni dah nak habis cerita ni. Dah 2 jam dah, dah nak habis dah. Okey. Akhirnya, apa yang berlaku? Cuba tengok balik tadi ya. Saya diberi arahan untuk masuk orientasi. Zaman dulu hitam putih kami ada hitam putih. Ada arahan untuk orientasi, arahan untuk ni semua ni ada. So, daripada tarikh tu ke tarikh tu memang memang saya kena belasah sebiji macam adik tiri lah. Nak jadi adik kan. Jadi adik tiri dulu. Lepas tu dah habis daripada tamat tu lebih kurang kat 6 bulan. Kan? Habis daripada tarikh orientasi tu. Kan? Korang tahu apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah senior saya ni buat upacara.
Kalau dulu kita panggil commission mess. Commission mess. Okay. So, bila dah habis, memang habislah. 6 bulan siang malam kena belasah ni. Kena macam-macam. So, dia buat majlis dekat dalam mes pegawai tu. So, CEO, OC semua datang lah. So, malam tu, macam-macam lah. Mereka buat. Untuk kali terakhir. Sesuai kenal dengan saya ni. Dia suruh nyanyi lah. Dia suruh itulah. Dia suruh inilah. Macam-macam lah. Macam-macam. Lepas tu minum air. Saya 16 Melayu dulu, 16 RMD. Jadi minum air tu. Tahu air banyak mana? Tu. Piala. Tahu piala? Piala kan? Piala. Air 16 jenis. Sebab 16 Melayu, 16 jenis. Tahu air apa dalam tu? Dia bubuh kicap sebotol. Dia bubuh cili sos sebotol. Ada 2 jenis dah, betul tak? Dia bubuh sambal. Dah 3 jenis dah. Betul? Air 16 jenis. Faham air 16 jenis? Kan? Lepas tu dia bubuh lah air oren lah, air anggur lah, air apa. 16 jenis, kau tahu 16 jenis? Dia bubuh telur mentah. Kan? 16 jenis. 16 jenis. Lepas tu minum lah. Budu, betul. Budu. Orang Kelantan. Kami duduk Kelantan. Bubuh budu lah, bubuh inilah. 16 jenis dalam tu. Lepas tu, depan semua orang ni. Depan semua pegawai-pegawai ni. Ambil keris. Askar Melayu, ambil keris. Keris. Cium keris. Kacau. Aduh. Kacau. Air 16 jenis tu. Kacau. Okey, ambil, angkat. Minum. Gluk. Ya Allah. Air, macam-macam jenis air. 16 jenis dicampurkan sekali. Tak tahu. Minum gluk. Banyak orang kata. Ini dia kata. Walaupun minum, sebelah tu dia orang dah standby dah. Bawah tu baldi. Kalau saya muntah kat situ, kan. Tapi saya tak muntah. Kamu lah, jantan anak lelaki, kan. Minum. Habis air 16 jenis. Kan? Habis, lepas tu dia orang kata, selamat datang adik-adikku. Ya Allah Tuhanku. Waktu sini saya cakap kata selamat datang adikku, saya meleleh mata ni. Meleleh mata. Tapi betul. Selepas daripada sesi tu, hubungan kami macam ni. Rapat. Faham? Rapat. Sebab tu saya kata, nak jadi adik tiri dulu. Selepas jadi adik tiri, kalau kau berjaya betul-betul jadi adik tiri yang baik, kau jadi adik kami akan sanggup mati untuk kau. Tu nama dia. Orang zaman dulu ni. Kan? Itulah dia. Betul, lepas tu kami pergi jalan pun sama-sama, makan sama-sama, kan? Makan sama-sama. Pergi, yang bestnya apa? Kami buat show, buat persembahan sama-sama. Senior saya ni buat show dengan saya. Saya jadi ketua, saya ajar dia. Saya ingat ada satu persembahan saya buat depan Sultan Kedah. Kami datang daripada Kelantan, buat persembahan dekat saya buat persembahan tentang Tuah Jebat Kasrul Lelaki lah. 5 orang, tapi 5 pegawai. Saya latih. Senior saya tak reti silat, kan? Tapi saya ajar dia hari-hari. So kami buat persembahan tu dekat Wisma Darul Aman. Belakang Wisma Darul Aman tu ada dewan besar. Sultan Kedah datang untuk makan malam bersama askar Melayu. So saya buat persembahan atas stage. Kami 5 orang, saya dengan senior saya ni. Blood Brothers, memang rapat gila kami, kan? Saya buat, lepas tu persembahan tu Sultan Kedah boleh sampai bangun berdiri, tepuk. Dia tepuk. Dia respect. Tu dia kata. Lepas tu bila senior saya kahwin, saya pergi. Sampai sekarang. Tu kata kamilah. Inilah maksudnya, nak jadi adik, kena jadi adik tiri. Dah jadi adik tiri yang baik, baru kau boleh jadi adik aku. Faham? Bayang tu kenangan 1998. Sampai sekarang. Kisah dulu ni. Kan? Yang kata keluar sama-sama. Dengan senior-senior saya makan, pergi dating pun sama-sama. Kurang ajak betul. Saya ngorat, awek.
Dapat awet. Tak boleh cakap kuat-kuat. Bini, cek. Oh, bini tidur dah. Saya ngorat awet. Dapat awet. Kan? Tapi awet tu, bila dating dengan saya, dia bawa kawan dia. Jadi saya ajaklah senior saya join sekali. Nampak tak? Itulah nama ni. Tu nama bagus. Okey, kat sini saya nak sebagai penutup cerita malam ni. Okey. Dekat sini saya ingat saya dilatih oleh tentera New Zealand dengan cara gentleman, dan saya juga melalui latihan-latihan yang pelik, kasar dan ganas oleh tentera Malaysia. Okey. Apa beza dua-dua ni? Okey. Okey. Kita bezakan di antara latihan yang saya buat di New Zealand dan latihan lah, bukan ragging, tapi bahasa dia macam ragging lah, kan? Dan yang dibuat di Malaysia, yang macam mana saya cerita tadi. Kat New Zealand, mereka lepas dah pakai pangkat, dah habis kadet, jadi lieutenant muda, mereka tak ada dah. Mereka terus brother semuanya jadi macam tu. Mereka tak ada macam kita ni orientasi, diorang tak ada. Tapi kita macam saya cerita tadi. Faham? Tapi masalahnya dekat New Zealand mereka hanya latih orang ataupun lanyak orang waktu kerja aje. Betul-betul waktu kerja saja. Jadi habis waktu kerja engkau aku. Tu masalah mereka. Nampak? Berbeza dengan cara tentera Malaysia. Tentera Malaysia kita ni kan, waktu kerja kita kerja pun kena lanyak, habis kerja pun kita kena lanyak. Kan? Dan satu lagi kelebihan dia ialah waktu macam New Zealand punya style, walaupun dia professional lah, gentleman lah, apalah semua kan, walaupun dia macam tu, tapi diorang tak ada inisiatif. Macam saya ni kan, diajar dengan serba kekurangan, tapi kita banyak berfikiran kreatif. Bila kita kena lanyak, kita kena tekan, kita kena macam tu, otak kita jadi kreatif, otak kita ni banyak inisiatif. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Faham tak? Itulah contoh-contohnya. Okey? Okey dah, cukup dah tu. Dah 2 jam dah. So, saya dah janjikan sekarang pun dah pukul 12 lebih. Saya tak mau sembang panjang-panjang. Okey, banyak benda saya dah bagi pada malam ini. Iaitu kisah saya dah ceritalah, kisah-kisah 1-2 kisah mistik, gelak-gelak kan, dan kisah-kisah zaman ragging seperti yang saya janjikan. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Saya minta maaf kalau saya tersalah cakap. Allahu Akbar. Okey. Saya harap apa yang saya ceritakan malam ni menjadi tauladan kan, dan menjadi hiburan jugalah pada korang. Terima kasih sebab sudi minum teh dengan minum kopi dengan saya pada malam ini. Terima kasih kan. Ini sesi ke-8. Tak sangka rupanya dah 8 sesi. Dah 8 kali dah saya buat ni. Waktu PKP Okey, saya tak tahulah sesi selepas ni bila, sebab bulan puasa dah nak dekat. Mungkin saya akan kurang live lepas ni. Jika ini adalah live yang tersaya yang terakhir, saya menjemput kepada siapa yang belum tengok saya live lagi, siapa yang belum tengok live saya yang pertama sehingga yang ke-7 sebelum ni, pergilah tengok. Sebab dalam live-live yang lepas-lepas tu banyak benda saya dah bagi dah. Banyak benda saya dah bagi. Kalau ini live saya yang terakhir, saya minta maaf kan. Boleh rujuk pada live-live yang sebelum ni. So nanti tentang sesi-sesi lain tu saya tak tahulah bila kita buat. Okey, dah pukul 12 lebih dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum dulu. Terima kasih semua. Bye-bye.